Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Okay, today kita akan belajar berkenaan topik past and present. Okay, so before we go any further, mari kita tengok our Get Smart Plus for page 32. Page 32. Okay. So, untuk biasalah kalau kita nak memulakan satu topik baru, kita ada vocabulary. Supaya apabila kita baca, kita adalah sedikit perbendaraan kata. Jadi bila kita membaca sesuatu ayat tu, kita akan faham. Okay, number 1 is camel. So camel is this animal. Okay. There is a part of the camel which is called ham. Okay, ham ni bahagian ni. Okay, kalau bahasa Melayu kita panggil bonggol. Okay. Next, we have desert. Okay, desert is a place, dry place, normally without water. Okay, desert. Tidak ada air ni. Kering je apa ni? Ada pasir-pasir, bukit-bukit. Gurun. And then, okay, ini kita panggil kata nama, nouns. Okay, camel, ham, desert. Okay, kata nama. So, kita ada satu lagi kata nama, nouns. Ini dia teacher pergi sini dulu. Okay, ni wig. So, what is wig? Kalau tengok ni. Ni rambut palsu. Okay, the next one. Kita ada speak. Okay, speak ni verb. Verb ialah kata kerja. Perbuatan. Okay, ni maksud dia speak. Okay, tengok ni. Dia bagi benda ni. Hala kemulaan ni orang ni speak. Okay, apa maksud speak? Bercakap. Okay, so kenapa kita kena kenal pasti? Tadi sebutlah verb, kata kerja dengan kata nama. Okay, untuk kita mengenali sejenis ayat, jenis-jenis ayat sama ada past ataupun present, kita perlu melihat verb, kata kerja di dalam ayat. Okey, jadi hari ini kita nak kenal pasti. Ayat yang diberikan 9 ini ialah past ataupun present. Okey, so kena faham dulu. What is past? What is present? Seperti yang teacher pernah sebut, kita telah belajar di dalam kelas. Past ni membawa maksud sudah berlaku. Ataupun kita boleh ingat, kita boleh guna perkataan lepas. Okey, dah lepas, sudah berlaku. Moleklah dengan perkataan past, lepas. Okey, present ni bukan sedang berlaku. Kalau dah berlaku ataupun dia merujuk kepada satu perbuatan itu sama ada menjadi kebiasaan ataupun ketetapannya sebegitu. Memang dia macam tu. Itu yang maksudnya present. Okey. Jadi, teacher tunjuk dalam ayat. Kalau kita biasa tengok, okey, present dengan past ni, okey, kita biasa tengok sebenarnya dalam bacaan. Cuma kita sebenarnya sebab kita tak belajar, kita tak tahu. Okey, jadi hari ni kita teacher tunjuk dalam ayat. Okay, yang pertama, there are 2 main deserts in Egypt. Okay, jadi dalam ayat ini, okay, verb kata kerja ialah are. Are ni ialah verb to be. Nama dia verb, dia sejenis verb kata kerja. Jadi bila kita tengok ni, okay, hari ni teacher beritahu untuk pengetahuan awak, ni kata kerja untuk present.
Bila ayat tu present. Okey. Ayat ni menerangkan terdapat 2 gurun yang utama di Egypt. Okey, jadi itu ialah sifat ketetapan. Memang di Egypt ada 2 gurun yang utama, yang terkenal lah, yang orang tahu. Jadi itu ketetapan, dia bukan satu peristiwa yang sudah berlaku. Bukan kata dulu ada 2, sekarang tak ada lagi, ataupun sekarang dah lebih. Tak. Dan memang ketetapan dia macam tu. Jadi bila kita tengok ni, satu kita boleh kenal daripada verb are. Satu lagi ayat tu kita faham. Okey, tadi kita baca dah ni desert. Okey, maksudnya gurun. 2 gurun di Egypt. Jadi itu ketetapan. Jadi ayat ni ialah present. Okey, kita akan tulis di sini present lah. Jadi awak akan tulis gitulah nanti. Present. Okey. Lihat ayat nombor 2. Egyptians speak Arabic. Okey, tadi kita dah tengok kan, speak ni maksudnya bercakap. Okey, jadi Egyptian, orang Arab, bercakap ataupun bertutur Arabic, bahasa Arab. Okey, jadi ayat dia yang sedaknya, hak betulnya, Egyptian bercakap dalam bahasa Arab. Egyptian, orang Arab, orang Egypt. Okey, jadi adakah ayat ni menunjukkan satu perbuatan yang telah berlaku ataupun ketetapan? Ya, ketetapan. Memang gitulah. Orang Egypt, dia bercakap Arab. Dia tidak kata dulu dia bercakap Arab, sekarang dia cakap bahasa Tamil. Tak gitu. Jadi sebab dia tu dah ketetapan, jadi dia ialah present. Dia kena tulis itu. Okey. Number 3. Egyptians made cat mummies. Okay, so tadi sorry ni verb dia. Verb ni kita tengok verb asal, perkataan asal. Okay. Jadi satu lagi kita boleh kenal ayat present ni, kata asal dia. Kata kerja tu kata asal. Dia tidak ada diubah-ubah. Nanti kita tunjuk macam mana yang diubah-ubah yang teacher masukkan. Okay, tengok nombor 3. Egyptians made cat mummies. Okay. Egyptian. Tadi sama kan? Orang Egypt. Made. Apa benda made ni pula? Cat mummies tahu dah ni. Mami tu kan? Mami, cat kucing. Mak ingat ni, bukan mami mak kita ni. Cat mummies. Kucing yang diawet. Okey. So sekarang mana kata kerja? Kata kerja perbuatan. Membuat. Make ni maksud dia membuat. Tapi kita rasa macam pelik je dok. Sebab rasa buat, saya membuat, ibu saya membuat. Biasanya kita tengok perkataan tu make. Kan make. Kita biasa-biasa tengok. Kenapa jadi gini? Inilah dia katanya. Hak ni ialah past verb. Kata kerja yang menunjukkan telah berlaku. Okey, bila kita baca ayat ni, mamis ni, zaman sekarang orang tak buat dah mamis ni. Tidak ada lagi buat mamis ni. Kan? Jadi ni cerita lama. Mek buat ni, dia buat zaman-zaman dulu orang buat mamis ni. Orang Egypt buat mami ni zaman dulu. Zaman sekarang orang tak buat tu. Jadi dia gunalah verb make sebab dia nak menunjukkan orang Egypt buat cat mamis ni dah lepas. Dah sebelum-sebelum ni lagi. Sekarang orang tak buat dah ni. Jadi dia pun tukarlah perkataan tu jadi make daripada perkataan make. Ni ialah verb past tense. Bila verb past tense, jadi ayat ni ialah ayat past. So kita akan tulis past kat sini. Okey. Nombor 4. Number 4.
The longest river in the world. Sungai. Longest, long, panjang. Sungai yang terpanjang in the world, di dunia. The Nile. Okay, nama sungai itu The Nile is in Egypt. Ialah di Egypt. Okay, ni verb. Kata kerja dia is. Okay. Sungai yang paling panjang di dunia, The Nile. Hai, macam nama sekolah kita, Nile. Tengok, sohonya sekolah kita. The longest river in the world, The Nile, is in Egypt. Okay, sekarang teacher nak tanya. Sungai Nile ni, sungai dia ni, sungai yang nama Nile ni, sekarang ada lagi tak di Egypt? Dulu ada tak di Egypt? Sekarang ada tak lagi di Egypt? Adakah dulu saja di Egypt, sekarang telah berpindah ke Malaysia, di kampung Nile? Tidak. Hak ni ialah memang macam tu. Sungai tu memang duduk situ, tak pergi mana-mana, tak gerak. Jadi ini menunjukkan present. Jawab akan tulis present lah. Present. Okay. Number 5. Egyptian camels have got one hump. Okay. This is the verb. Ini kata kerja dia. Okay. Egyptian camel. Unta. Camel tadi tak? The S. Unta Egypt, orang Egypt mempunyai, have got one hump. Satu bonggol. Mempunyai satu bonggol. Okay, cuba fikir mula. Adakah menunjukkan peristiwa yang berlaku, telah berlaku, ataupun memang camel di Egypt ada satu bonggol? Kalau memang gitu, kita akan buat present. Kalau dulu ada satu bonggol, sekarang ada 5 bonggol, dia dah jadi cerita yang dah berlalu. Satu bonggol tu. Cuba kita fikir, mana satu? Teacher tanya, teacher jawab. Sebab ni video teacher. Okay. Jadi memang macam tu. Memang macam tu. Jadi sebab macam tu, dia akan jadi present. Okay. Okay. Number 6. Egyptians play football. Orang Egypt play. Teacher asal tahu ni perkataan play ni. Play. Play maksudnya bermain. Egyptian bermain football. Okay, Egyptian bermain bola sepak. Egyptian ni orang Egypt. Orang-orang Egypt. Orang Egypt bermain bola sepak. Okay. Dulu main, sekarang main, selama-lamanya bermain. Selagi ada kaki. Selagi ada kaki, dia akan main. Jadi, maksudnya dia bukan peristiwa yang telah berlaku. Dia memang ketetapannya seperti itu. Okay, boleh tahu dah ni nak tulis ke apa? Tak seroyak dah jawab. Okay. Number 7. Egyptian taught monkeys to pick fruit from trees. Okay, now taught. Ini ialah kata kerja dia, taught. Okay, apa maksud taught? Teacher beritahu sekarang. Taught maksudnya mengajar. Okay. Jadi, taught ini ialah perubahan mengajar daripada perkataan teach. Jadi, apabila berlaku perubahan perkataan yang biasa kita tengok teach mengajar. Sini kita dapat tahu. Okey, ayat ni nak menunjukkan perbuatan yang telah dilakukan. Okey. Jadi dia sudah ajar dah. Okey. Okey, harap fahamlah. Jadi teacher nak tunjuk sini bila ayat past tense ni kita boleh kenal daripada kata kerja dia. Okey, daripada kata kerja dia. Okey. Nombor 8 dengan nombor 9 teacher beri kata kerja dia. E1, yang kedua wore. Okey. Alright. Wore ni maksudnya memakai rambut palsu. Wigs tadi tak? Wig tu rambut palsu. Wore ni memakai. Okey. Jadi dia mari daripada perkataan wear. Memakai. Kan kita belajar, kita tahu
Wore tu maksudnya apa tu? Wear, memakai. Nampak tak? Tungging ni. Tak nampak tak? Tak apalah. Wear, W. Okay, teacher tulis sini sikit biar nampak. W-E-A-R. Wear. Okay. Jadi, apa tugasan kita hari ni? Teacher nak di dalam in your book 1. Okay, book 1 awak. Teacher nak awak salin perkataan ni walaupun teacher beri jawapan tapi tak apa, awak salin untuk pengenalan dahulu. Sebabnya untuk past tense ni kita kena belajar banyak lagi perkataan-perkataan supaya kita kenal. Okey, kita boleh nampak sebenarnya kesimpulannya kita boleh mengenali sesuatu ayat tu past dengan present. Okey, yang paling mudah kalau kita tidak faham maksud ayat tu, kita tengok pada kata kerja. Jadi yang kena belajarlah. Kena boleh kenal mana satu kata kerja dalam ayat. Jadi hari ni teacher tunjuk dulu, teacher beri dulu. Tak apa. Nak supaya nampak kenal dulu. Bila kita tengok kata kerja dalam ayat, kita tahu, okey ni ayat present, ni ayat past. Okey. Jadi dalam buku English tu teacher nak salin balik ni, kemudian tulislah present ataupun past. Okey. Hak mana ada dia berubah perkataan daripada perkataan asal tu, maksudnya ayat tu ialah ayat past tense. Ayat past lah. Okey, teacher harap awak fahamlah dengan video yang agak panjang ini. Sekian. Thank you.